Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta mukminin dan mukminat yang mengikuti sirah baginda hingga ke hari kiamat. Dan seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sempat bersua kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Putrajaya, Persin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada petang ini kita akan bincangkan tentang muda berhemah sempena dengan Hari Belia Peringkat Kebangsaan. Dan bersama-sama dengan kami di tapak kemah ini ialah jemputan tetamu kehormat kita sebenarnya, iaitulah ahli karya Masjid Amru Al-As, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat datang kepada ibu-ibu, ayah-ayah dan juga adik-adik pada petang ini yang sudi bersama dengan kita untuk mendengar kupasan tentang muda berhemah dari yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Berpusing-pusing kita hari ini Ustaz. Sungguh jauh perjalanan kita untuk sampai ke Putrajaya. Tempat yang dekat tu. Mungkin sebab kita dah tua Ustaz. Tapi petang ini kita akan bincang tentang orang muda Ustaz. Ya. Baiklah, bila kita sebut tentang muda-mudi, kita takkan terlepas daripada satu unsur, iaitu darah muda yang panas. Jadi dia tidak sabar. Pada dia aja yang betul. Pada dia, idea dia lah yang paling bernas. Tetapi di samping itu ada juga muda-mudi yang berhemah. Jadi minta Ustaz perjelaskan dulu di permulaan perbincangan kita, berhemah ini dalam erti kata Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati sahabat moderator pada petang ini, Ustaz Fasil dan para yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, para jemaah daripada Masjid Al-As, Amru Al-As, dan sidang penonton rancangan Al-Kuliah yang sentiasa setia bersama dengan rancangan Al-Kuliah saban minggu. Alhamdulillah, pada petang ini kita nak berbicara tentang orang muda. Makna orang muda bukanlah orang tua tak payah dengar, tak. Berbicara sahaja tentang orang muda, tetapi yang mendengarnya orang muda dan orang tua juga. Bila kita sebut soal orang muda yang berhemah, orang muda yang berbudi pekerti. Jadi kalau budi pekerti ni kira-kira bahasa Melayu lah, ya? Budi pekerti. Kalau bahasa Arab disebut sebagai akhlak. Di dalam bahasa Inggeris pula disebut sebagai moral. Ya. Jadi maknanya benda sama saja. Akhlak, budi pekerti itu bermoral. Dan kita orang Melayu, kita balun semua sekali. Semua kita pakai. Ya. Jadi maknanya, bila kita bercerita tentang orang muda yang berakhlak, sebenarnya bukan sesuatu yang asing pada agama. Kerana memang agama Islam ini adalah agama yang sentiasa mengajarkan akhlak kepada umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutuskan kepada umat akhir zaman ini, Allah Ta'ala mengutuskan baginda dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sidang penonton di studio dan juga di rumah yang dirahmati Allah sekalian, kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan makna pada zaman itu akhlak tidak sempurna.
Orang-orang Arab jahiliah ketika itu mereka mempunyai akhlak yang baik, khususnya dalam soal meraihkan tetamu. Orang-orang Arab jahiliah ini dalam soal meraihkan tetamu bagus. Mana ini akhlak yang baik. Tetapi Nabi SAW diutuskan untuk nak sempurnakan lagi, supaya akhlak yang baik ini terus berkembang. Dan sebab itulah kita lihat bahawa Islam sentiasa menganjurkan akhlak yang baik ini kepada umatnya. Dan orang muda ini sebenarnya adalah merupakan aset. Sebab itulah bila kita menyebut tentang orang muda, kita mengharapkan supaya orang muda yang ada pada hari ini adalah orang muda yang berakhlak. Saya teringat Ustaz kata Sayyidina Umar Al-Khattab, jika engkau ingin melihat keadaan suatu negara atau keadaan negara pada masa yang akan datang, maka lihatlah pada pemuda hari ini. Saya orang tua tak lama nak jalan dah. Kira-kira lah, ya, maknanya kalau ada harapan panjang sikit umur, ya, biasanya orang muda ini sebagai penyambung. Sebab itu kalau nak melihat apa yang akan berlaku pada masa hadapan, lihat golongan muda. Hari ini kita ada golongan muda Ustaz. Ya, maknanya tengok bagaimana golongan muda hari ini. Kira-kira yang ada di pentas hari ini, pemuda-pemuda yang inilah yang akan mencorakkan pada masa hadapan. Sebab itu bila kita sebut tentang orang muda yang berhemah, orang muda yang berakhlak, berarti kita nak supaya orang-orang muda ini sentiasa meletakkan akhlak Islam itu di dalam kehidupan. Jadi supaya dia akhlak ini Ustaz, akhlak ini dia sebagai perhiasan. Kalau orang yang lawa, cantik muka tapi akhlak buruk, muka tak lawa jadinya. Muka lawa tapi rajin terkentut dekat tengah-tengah orang, agak-agak lawa tak? Muka lawa memang ayu muka dia. Tengok tak kelip mata. Tapi kita menengok dia, boleh pula dia terkentut. Relax je. Bersambung-sambung pula. Jadi maknanya kalau rupa lawa, akhlak tak ada, kita pun tak menarik. Begitu juga kalau orang yang kaya. Kaya tapi tidak ada akhlak. Kaya tapi sombong. Kaya tapi bongkak, bangga dengan kekayaan. Sebab itu kekayaan itu seolah-olah dia tidak dihiasi. Sebab itulah akhlak adalah sebagai perhiasan kepada manusia. Orang yang glamour, orang yang terkenal, kalau tak ada akhlak, dia tidak menjadi perhiasan. Walaupun dia glamour, tetapi orang mencercanya. Kenapa? Sebab perhiasan itu tidak ada. Macam kita lah kan, pakai baju, maka kita pun nak tambah perhiasan. Sananya bros, sininya bros, sininya bros, sini bros. Dah naik penuh dah badan tu dengan bros tu. Kenapa? Perhiasan, supaya nampak lebih menarik. Manusia begitu juga. Jadi manusia apabila ada akhlak, akhlak ini yang akan menarik manusia dan yang membuatkan manusia lebih menarik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tengok orang, ya, orang tak handsome mana pun, tak ada, rupa gelap, tapi sifat akhlaknya bagus, sopan santunnya ada, bercakapnya baik, lemah lembut. Jadi maknanya walaupun rupa itu tidak ada, tetapi orang melihat itu sebagai nilai tambah. Apatah lagi kalau orang muda yang memang jelita. Biasa orang tua tak jelita dah. Orang tua ni buat-buat jelita. Yang jelita ni orang muda. Jadi kalau orang muda yang memang lawa, kemudian ditambah dengan akhlak yang baik, sudah tentulah yang cantik itu akan bertambah menarik. Jadi itulah Ustaz, maknanya peranan akhlak yang
ataupun orang muda yang berhemah, orang muda yang berbudi pekerti. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Satu penjelasan yang jelas. Dan sebenarnya kita tak sedap kalau sebut orang tua ni Ustaz. Ya. Yang tua tu sebenarnya pernah muda. Tapi lebih manis kalau kita sebut orang lama. Sebab buah ni kalau muda orang tak ambil. Buah kalau orang nak ambil, nak jual yang dah masak, yang dah tua. Ya. Jadi begitulah penjelasan daripada Yang Bahagia Ustaz. Dan kita akan berehat seketika dan kembali dengan perbincangan Muda Berhemah bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dari tapak Karnival Jom Heboh di Putrajaya. Sempena dengan Hari Belia, pada petang ini juga kita bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rockman membicarakan tentang Muda Berhemah. Dan bersama-sama dengan kami ialah tetamu daripada Qaryah Masjid Amru Al-As, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Baiklah, sebenarnya sidang penonton kita memberi peluang kepada hadirin kita pada petang ini yang sebenarnya mereka telah berada di sini. Jemputan kita ni datang lebih awal dalam pukul 3 tadi. Sanggup tunggu Ustaz. Jadi kita bagi peluang kepada adik yang akan memberi soalan yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nuri Sabina binti Abu Bakar daripada Masjid Amru Al-As, Bandar Baru Sentul. Ustaz, saya ingin bertanya, satu sikap yang dilihat melanda sebahagian anak muda hari ini ialah mereka menyangkal pendapat atau pandangan orang yang lebih arif atas alasan mereka mempunyai cara yang tersendiri. Sayyidina Ali pun pernah berkata, orang yang berilmu lebih utama berbanding orang yang selalu berpuasa, bersolat sunat dan berjihad. Bila mati orang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan di dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh orang yang berilmu. Apa pandangan Ustaz? Silakan Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah pun menyatakan bahawa kata Allah Ta'ala, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Telah diciptakan manusia ini daripada air mani. Maknanya lemah, yang tidak ada apa-apa kekuatan pun. Kemudian Allah kata fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian dia rajin melawan balik. Memang sifat manusia ini dia suka untuk membantah. Sifat manusia Allah Ta'ala memang ciptakan dalam keadaan suka untuk nak kita kata melawan. Ini yang wujud pada manusia. Ya. Sebab itu satu perkara bila kita lihat orang muda. Orang muda ni dia jenis suka yang menggunakan apa yang diketahui semata-mata. Dia tidak suka mendengar kata orang. Ini memang sifat orang muda. Kerana orang muda ni dia suka nak menggunakan buah fikiran sendiri. Kerana dia rasa bahawa apa yang dia ada itu dapat untuk nak membantunya. Sama ada nak menyelesaikan masalah ke, sama ada nak mengurus kehidupan. Dan satu lagi sifat yang ada pada manusia ini yang menyebabkan kita lihat orang muda dia suka melawan, suka membantah, suka untuk semua unsur-unsur yang kontrak. Kerana Allah Ta'ala sebut dah, ya. Kata Allah Ta'ala, wa kanal insana ajula. Sungguhnya manusia ini tergesa-gesa. Sebab itu orang muda dia tak pakai pandangan orang, dia ikut kepala dia je. Kita kata jangan buat begitu, nanti payah. Tak, dia pakai juga. Sebab dia ikut kepala dia. Ini memang sifat dia. Orang tu kata bawa motor elok-elok, nanti menyusahkan diri. Tidak. Dia tergesa-gesa dengan pandangan dia. Dia kata orang tu mana tahu. Orang tu kan tak boleh buat Superman, kita boleh. Nampak? Dia tergesa-gesa. Ini wa kanal insana ajula. Dan saya itu dua sifat ini bila ada pada manusia,
Lebih-lebih lagi apabila orang muda yang memang terkenal, ya, orang muda ini suka, prinsipnya dia suka, ya, dengan apa yang dia ada, yang diusahakan, ya. Sebab itu menyebabkan sifat manusia tadi dengan sifat orang muda, menyebabkan manusia, orang-orang muda ini kita lihat suka bertengkar, suka kontra. Lebih-lebih lagi apabila yang memberi pandangan itu orang tua. Sebab itu kita tak pelik. Kadang mak bapak bagi pandangan kan, jangan buat beginilah, mak rasa kau buat begini. Tak. Dia kata saya nak begini juga. Sebab itu kita tak usah pelik. Kerana memang sifat manusia tu. Ya, begitu juga kadang-kadang ditegur. Yang ini ni bahaya, kalau buat nanti rosak. Tak, makin dibuat. Itu sifat dia. Orang tua tidak. Dia orang tua ni dia dah slow sikit, slow. Walaupun sifat tu ada juga orang tua, kan? Dah pesan dah, jangan makcik, jangan. Buat juga dia. Sebab manusia tu. Tetapi kerana sifat orang muda ni lebih hamasah. Hamasah ni maknanya orang muda ni dia semangat. Ditambah dengan sifat sedia ada pada manusia tadi, menyebabkan kita akan nampak lebih jelas. Sebab itu hari ni orang tengok, bukan orang tua tak melawan. Siapa kata orang tua tak melawan? Jangan main, orang tua kadang lagi kuat melawan. Kan? Kita tegur pakcik, tak boleh pakcik. Salah tu pakcik. Semayang, salah. Pakcik, salah. Cara semayangnya begini pakcik. Tak, dia kata aku dah lama makan garam. Apa mengena pula makan garam dengan yang kita nak sebut tadi. Itu kadang-kadang kan sifat manusia. Tetapi oleh kerana manusia ni orang muda lebih-lebih lagi, dengan ditambah sifat. Pasal orang muda ni macam-macam. Orang tua tak boleh buat, orang muda boleh buat. Kan? Kalau orang tua nak berlari tak boleh, orang muda boleh. Nak melompat, orang tua tak boleh dah. Orang tua jangan kau melompat, bangun pun sakit lutut. Melompat lagi sakit. Sebab itu kadang-kadang lebih nampak kelihatan. Ini kita nak bagi faham. Betul, orang muda memang nampak suka. Dia tidak mengambil pandangan orang-orang yang lebih berpengalaman. Orang tua lah, atau orang yang lebih berilmu. Kerana memang sifat manusia tu begitu. Ditambah lagi dengan sikap rasa orang muda dia boleh buat. Ni kacang, dia kata tak ada masalah. Ini boleh punya kata dia. Menyebabkan akan lebih menzahirkan sifat yang ada pada manusia tadi. Apa dia? Yang Allah Ta'ala kata fa idza huwa khasimun mubin, dan kemudian dia suka pula untuk menentang. Nampak? Dan begitu juga bila Allah Ta'ala sebut wa kanal insana ajula, manusia kelang kabut. Maka sebab itu kita lihat orang muda khususnya dia lebih tergesa-gesa membuat keputusan. Nampak? Biasa kita kalau dengar orang kahwin lari, Ustaz, orang muda ke orang tua? Orang muda kan? Orang tua tak kahwin lari. Sebab dia nak lari pun tak larat dah. Tak. Pasal orang muda dia memang tergesa-gesa. Dia kata, you jangan risau. I berjanji, I akan jaga you semua hidup. Kan? Jadi dia dengar tu, oh ini selamat ni, kata ni bagus. Ya? Jadi maknanya tuan-tuan, ini yang dikata tergesa-gesa tadi. Akhirnya bila sifat ini dizahirkan, kita akan lihat orang menentang mak bapak, orang muda lawan arus. Mana ada orang tua buat kereta lawan arus? Tak ada. Semua orang muda. Semua. Bukan makna kita condemn orang muda. Jangan silap. Kadang-kadang kita ambil ni untuk condemn orang muda. Tak. Kita nak faham bahawa orang muda ini sebahagian manusia. Dan manusia ini memang ada sifatnya itu. Cuma orang tua layaklah kerana sesuai dengan dia tua. Kata orang tua ni pengalaman banyak. Kan? Sebab itu orang tua guna perkataan tu, dah lama makan garam. Kan? Ataupun makan garam dulu. Sebab itu yang sakit darah tinggi orang tua dulu. Nah, dengan sebab itu orang tua dia boleh kontrol sifat tu. Mana orang tua, sebab itu kadang-kadang kita tengok orang tua kadang ceramah, Ustaz. Dia tak setuju. Dia diam je, diam. Dia diam. Dia tak setuju pun dia diam je, diam. Lantak kalau Ustaz, cakaplah pengguna cakap, kata dia. Ini orang tua, pasal dia boleh kontrol dengan ilmu, dengan pengalaman tadi. Tapi orang muda tak. Cuba kalau kita kata, ini orang muda ni semua tak guna. Bangun dia terus, Ustaz. Nampak? Itu beza orang muda dan orang tua. Jadi kalau orang tua, cakaplah benda pun. Ini tak guna semua ni. Dia diam.
Alah, kejap lagi kau habiskan, kata dia. Nampak? Ini beza dia. Sebab itulah bila sebut orang muda memang suka bantah, bukan kerana dia orang muda saja, tetapi kerana sifat muda tadi tu menyebabkan lebih menzahirkan. Mana fitrah itu. Fitrah tadi. Itu kalau Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih supaya adik Azlina tadi moga dapat pencerahan ya. Kita berehat seketika dan akan kembali bersama dengan Ustaz Haryanto selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah dengan tetamu daripada Qaryah Masjid Amrul As, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan panelis kita pada hari ini ialah yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Dan kita beri peluang kepada soalan kedua daripada ahli Qaryah Masjid ini. Kalau dah bersedia kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Rizwan bin Arif daripada Masjid Amrul As, Bandar Baru Sentul. Saya ingin bertanya, untuk melembutkan seseorang, maka berlembutlah caranya. Sekiranya kasar, maka balasannya adalah kasar. Tapi kadang-kala, bila kita berlembut, mereka semakin tidak menghormati, malah berani melakukan ataupun melanggar perkara yang ditegar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Kalau kita tengok orang dulu lah tuan-tuan ni. Orang dulu ni, dia kadang dengan anak, dia ada seni dia. Yalah, walaupun orang dulu dia apa psikologi pun dia tak tahu. Dulu tak ada. Psikologi ni tak ada. Dia semua rotanologi, penampalogi. Itu dia ni orang dulu lah. Ya. Jadi maknanya, kalau kita tengok, kira nampak macam keras dari segi bagaimana orang tua-tua ataupun bagaimana berhadapan dengan orang muda. Ya. Tapi sebenarnya bukanlah kalau sekiranya dia menggunakan rotan tu kira keras, atau bila dia keras tu maknanya salah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam soal kita nak membetulkan, kita nak berhadapan dengan kelompok, lebih lagi golongan muda ni yang memang terkenal dengan macam-macam idea. Sebab orang muda ni dia penuh dengan idea Ustaz. Ya. Macam-macam. Cuba kita tengok anak-anak kita. Kan? Macam-macam idea. Orang muda semua idea hebat-hebat. Ya, terjun pokok, terjun gunung, semua kerja dia. Pasal tak ada kerja belaka. Nak cerita idea dia macam-macam. Allah Ta'ala sebut nak berdepan dengan orang-orang yang begini, kadang-kadang kita perlu dengan hikmah. Sebab itu kata Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini pendekatan yang mesti kita faham. Kerana orang muda dia tak sama dengan orang tua. Kadang ada keadaan kita kena keras. Kalau orang muda kadang macam yang ditanya oleh saudara tadi, kalau kita berlembut, kadang dipijak kepala, kata orang Melayu lah, dipijak kepala. Tapi taklah kena pijak. Maknanya naik kepala. Macam mana pula tu? Ya? Lebih kurang lah tu. Berarti makna dia makin tak mendengar. Sebab tu kadang-kadang kita perlu berkeras. Dengan orang muda ni, keras. Ya. Tapi ada keadaan kita perlu berlembut. Ini yang dipanggil tadi sebagai bil hikmati, maknanya dengan hikmah tu. Sebab tu hikmah bukan saja soal lemah lembut, ada keadaan hikmah perlu keras. Contohlah tuan-tuan, contoh. Kadang kita umpamanya, kita dah tahu dah, anak-anak ni umpamanya, kadang anak perempuan lah katakan, dia keluar rumah, ya, malam-malam buta. Kita tak benarkan dia nak keluar juga. Kita kata jangan, dia kata keluar juga. Kita kata jangan, dia keluar juga. Kita pun, yelah, mak dah kata kau nak keluar juga, mak pun tak boleh kata apa, kau keluarlah. Mak mengharapkan kau selamat. Gitu ke? Jawapannya bertambah lingkup budak tu. Pasal kita tahu nah, ini keadaan kalau kita benarkan, kita akan merosakkan dia. Sebab itu kita kena guna sikit kekerasan. No. Apa pun kamu cakap, mak takkan benarkan. Tak boleh. Tapi ada keadaan di mana kadang-kadang kita lihat kita perlu berlembut. Umpama contoh nak memujuk dalam konteks yang berbeza. Itu kita kena berlembut. Jadi lembut dan keras ni, dia dengan orang muda, dia tak boleh statik. Kadang kita umpan, lembut ni termasuklah kadang kita bagi sesuatu. Kan? Orang muda kadang dia begitu. Dia kata, tolong ibu hari ni, ibu bagi RM100. Oh, macam itu dia buat modal gitu je lah.
Kan? Nak tolong RM100 kata dia. Nampak? Sebab ada keadaan kita perlu menggunakan metod ni berbeza. Sama juga hari ni Ustaz ni. Kalau kita nak mengajak orang-orang muda hari ni, kita tak boleh dengan metod yang sama. Kena berubah. Kena berbeza. Kalau dulu kata contohlah, kalau orang muda ni nak ke masjid, kita nak ajak ke masjid, kita kerah tu. Pergi. Begitu kan? Sekarang tak. Cara lain dah. Lembut sikit. So itu ada orang dia kata, kalau ke masjid, ayah bagi 50 sen. Nampak? Contoh. Ya, maknanya, ini kaedah berlembut. Tapi ada keadaan, kita tak boleh buat begitu. Dia buat modal nanti. Tak ke masjid hari ni. Semalam 50 sen mak tak bagi. Dia buat modal pula begitu. Ya? Jadi maknanya tuan-tuan, dalam soal kita nak berhadapan, ini kita kena pegang bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita tidak boleh statik. Kadang orang tua ni dia pun tak boleh. Dia nak tukar jadi memujuk, dia tak boleh. Dia kata aku orang tua, takkan aku nak pujuk kau, kata dia. Ini pun masalah juga orang tua. Tapi hari ni kita cerita orang muda, kita tak condemn orang tua lah. Ya. Tak, ni pasal orang muda kita kena faham. Kerana orang muda ni dia berbeza-beza. Dia kadang dia boleh berubah. Sebab itu kadang-kadang kita kena belajar sikit lah dari segi psikologi. Ya. Jadi maknanya dalam konteks kita berhadapan dengan orang muda ini, kita kena fleksibel lah Ustaz. Kalau saya nak sebut, artinya tuan-tuan sekalian sidang penonton yang di rumah, mungkin ibu-ibu yang duduk di depan TV sekarang, jadi kena fleksibel. Kadang-kadang kita contoh dengan menantu. Menantu ni orang muda, kita tua. Kalau kita muda, dia tua, kita menantu. Itu cerita dia. Ya? Jadi maknanya menantu ni orang muda. Kadang-kadang kita dengan menantu kita, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi itu tak kena. Ya? Kadang kita terlampau keras. Pasal kita rasa kita ni orang tua. Kan? Kau kena hormat aku, kata dia. Betul lah itu. Orang muda mesti hormat orang tua. Tapi kita jangan lupa, Nabi pernah juga bagi salam pada orang muda. Kan? Tapi kadang-kadang kita, pendekatan kita ni, bila keras, terlampau keras. Ada setengah pula yang terlampau lembut. Dengan anak apa saja nak, boleh, tak ada masalah. Mak, rasanya hari nak pergi Putrajaya. Boleh, okeylah tu. Mak, hari ni rasanya nak terjun kolam. Boleh. Semua boleh berlaku. Ini pun masalah. Pasal apa? Dia tak nak anak tu kecewa. Ini pun problem tuan-tuan. Sebab itu saya suka istilah yang kita guna pakai ini, fleksibel. Ada keadaan kita berlembut, ada keadaan kita keras. Jadi kalau soalan yang bertanya tadi, orang muda ini kadang-kadang kalau terlampau berlembut menyebabkan dia naik kepala. Betul. Tetapi kena ingat, dalam konteks orang muda kita kena lebih fleksibel. Dia tidak sama dengan orang tua kerana sifat orang muda ni macam spring. Dia lagi tekan, kita lagi melompat. Lagi kita tekan dia, lagi melompat. Lagi kita tak bagi, lagi dia lawan. Nampak? Sebab itu kita kena lebih fleksibel, kita kena lebih berseni dengan orang muda. Begitu Ustaz. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan penonton. Lagi kalau yang dah bersedia, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izdi. Ustaz, saya ingin bertanya, ada anak muda sekarang ni yang membuat sesuatu perkara berdasarkan emosi, bukannya logik. Tapi mereka tahu perkara tu akan memburukkan keadaan, tapi mereka buat juga kononnya untuk membaiki keadaan sedia ada. Adakah itu Islam membenarkan cara ini? Baik, rasa dia ikut naluri, dia ikut kepala dia je Ustaz. Silakan. Inilah bila kita bercerita orang muda, ya. Kita sebut dah tadi bahawa orang muda ini dia lebih hamasah. Sifat orang muda ni semangat. Sebab itu kadang-kadang oleh kerana terlalu semangat menyebabkan manusia ataupun orang muda tadi lebih kepada mengikut kehendak hati. Kan? Sebab itu kata tu ada keluar kata-kata kan, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Bukan kita kata orang tua dia tidak ikut hati, tak. Tapi orang tua ni dia kerana perjalanan hidup tadi telah mengajarkan dia banyak perkara, menyebabkan dia berfikir dahulu. Orang muda dalam usia yang singkat, kehidupan yang masih lagi baru ini, apa yang ada pada dia itu hanya sekadar apa yang mampu dicapai. Sebab itu kadang-kadang
apabila orang muda dia melihat sesuatu, dia tidak dapat menilai. Pertama tadi kerana hidup, experience, kata orang Ulu Selangor Ustaz. Makna experience dia, maknanya pengalaman. Pengalaman tak ada. Sebab itu kan dia katakan pengalaman mengajar kita. Nampak? Orang muda kadang-kadang dia tak pernah susah. Kadang-kadang orang muda tak pernah sakit. Kadang orang muda tak pernah kena belangkung dengan orang. Tahu belangkung Ustaz? Makna kena hempuk lah tuan. Jadi orang tu kadang-kadang dia dah biasa dah. Dulu dia teringat dulu. Dek kerana buat begini, akhirnya orang naikkan dia. Jadi dia tahu dah. Jadi oleh kerana itu, menyebabkan orang tua dia berfikir. Satu experience. Yang kedua, kalau kita kata, mengapa orang muda dia suka menzahirkan begitu wataknya? Kerana ilmu tadi. Ya, ilmu. Sesuai dengan usianya Ustaz. Ya. Jadi maknanya ilmu yang ada pada orang muda, kadang dia tidak memadai untuk dia berhadapan, untuk dia nak melorongkan kehidupan ni. Contoh beginilah, kita ambil tuan-tuan ni, orang yang baru kahwin. Nak tengok orang baru kahwin. Nak cerita, alah dia kata baru kahwin. Mana muda lagi perkahwinan, usia perkahwinan tu muda lagi. Kita tengok orang baru kahwin, dia tak sama dengan orang dah lama kahwin. Orang dah lama kahwin, dia relax je, tenang. Kan? So isteri tak masak, suami relax, tenang. Dia ambil periuk, dia bubuh beras, dia masak. Habis kita, kata dia. Orang muda dia lain. Isteri tak masak, dia ambil periuk juga. Dia hempuknya periuk tu. Nampak tak pendekatan? Kenapa? Ilmu. Nampak? Sebab tu orang tua dia lain. Ini kalau paling mudahlah kita nak lihat, tuan-tuan, ni perbezaan orang muda dan orang tua. Sebab tu orang muda ni atas ilmu yang sedikit tadi. Bukan kita kata orang muda ni ilmu sedikit, maknanya orang muda ni dia mengaji SPM. Tak. Kadang orang tua tu jangankan SPM, darjah 3 pun tak lepas. Tapi orang tua yang walaupun tak lepas darjah 3 ni, dia lebih berhemah berbanding orang muda yang PhD. PhD nak dapat doktor, depan nama tulis doktor. Nampak? Tetapi kenapa berbeza? Bukan soal ilmu dari segi akademik, tetapi Ustaz, ilmu kehidupan. Itu sebenarnya ilmu kehidupan. Sebab itu kalau kita tengok orang muda, ilmu kehidupan ni minimal sangat. Ya, minimal. Contohlah tuan-tuan ni, kadang-kadang kita dalam kehidupan ni, ambil contoh mudah sini je lah. Macam orang buat kek lah. Kita baru 4 hari belajar buat kek. Nak banding dengan mak-mak kita yang memang tiap-tiap tahun buat kek. Akhirnya kalau tengok buat kek kita keras dan hangus. Orang tua kek dia jadi. Ni dia. Nak tahu rahsia kek tu, kita terpaksa berhenti dulu lah Ustaz. Kita bagi laluan kepada iklan. Mungkin kita berehat seketika dan sambung perbincangan kita selepas daripada ini. Silakan. Tentang muda berhemah dengan yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rahman. Tadi sebelum berhenti Ustaz, adik Izdi kalau tak silap saya mengatakan soalan bagaimana orang muda ni mengikut kepalanya sendiri untuk membaiki keadaan. Kalau sidang penonton mengikuti perbincangan sebelum tadi, Ustaz dah jawab separuh jalan dan Ustaz membawa analogi perbezaan antara orang muda buat kuih kek dengan orang tua. Teruskan Ustaz. Ya, sebab itu kita kata bahawa orang muda dia dalam soal ilmu kehidupan ini, ya, yang menyebabkan orang muda kita lihat apabila membuat suatu tindakan, kadang tindakan itu tidak mendatangkan kebaikan pun, bahkan dia lebih merosakkan. Macam tadilah kita kata, kalau orang tua buat kek, lama benar dah buat kek, jadi dia tahu, ya, dia dah mahir sungguh dah bila nak campak tepung, bila nak campak gula, bila nak campak dalam oven tu. Kalau orang muda ilmu tu tidak ada, bukan makna dia tidak mengaji, tak. Kadang dia mengaji, ada pula sijil memasak. Sijil apa panggil tu? Masak lah. Tapi tak jadi pun. Kek tak jadi pun. Sebab itu dia kata tadi, dia apa istilah kita kata, seperti tikus apa? Membaiki labu. Membaiki labu ke kelambu. Lebih kurang gitulah tuan-tuan. Maknanya ilmu tak ada. Sebab itu bila dia nak buat sesuatu, ilmu tak ada tadi, menyebabkan dia tidak mendatangkan kebaikan. Ilmu itu.
Sebab itu ilmu penting. Dan sebab itulah kita lihat mengapa banyak hari ini orang-orang muda, ya, bukan makna mereka nak merosak. Kadang-kadang mereka tidak nak merosakkan, tak. Cuma kerana ilmu yang ada pada mereka itu, akhirnya hasil itu bukan menambah kepada kebaikan. Niat tu bagus dah, niat dia. Contohlah tuan-tuan ni, kadang kita tengok orang muda, umpamanya lah, ya, dalam kampung. Dia nak buat kebaikan tu, ya, dia nak buat kebaikan. Maka dia pun beramai-ramai ditebangnya pokok contohnya. Konon-konon supaya kawasan tu lebih luas. Tapi ditebangnya pokok sekali dengan pokok-pokok buah. Memang luas sungguh. Habis dengan pokok yang tak pakai, dengan pokok buah, dengan segala pokok yang ada. Nampak? Kerana dia tak ada ilmu. Dia nampak pokok ni sama je. Dia tak tahu yang ni pokok rambutan contohnya. Pasal nak bersih, dia nak buat baik. Nak membersihkan semak ni, nak membersihkan. Tapi dia kerana tak ada ilmu, tak tahu, oh ini pokok durian, ini pokok rambutan contoh. Nampak? Itulah beza dia tuan-tuan. Sebab itu penting ilmu tadi. Dan sebab itulah kalau sekiranya orang-orang muda ada ilmu, ya, seperti hari ini kita tengok hari ini dalam macam-macam ada bus di sini, ramai orang muda yang datang sini, ya. Maknanya kerana hari ini kalau orang muda berilmu, maka orang muda ini dia akan lebih hebat berbanding dengan orang tua. Kerana orang tua, kalau sekarang orang tua umpamanya belajar, memang dia boleh belajar macam-macam. Katalah belajar agama, boleh belajar ini, belajar tentang umrah, belajar tentang haji. Tapi bila kata makcik, haji kita tak larat dah ustaz, nak berjalan pun tak larat. Belajar tentang puasa, macam-macam puasa, lagi tekun. Makcik puasa, tak boleh kata dia. Kalau puasa ni mati. Tapi orang muda kalau dia berilmu, dia tahu tentang persoalan akhirat, tahu persoalan dunia, maka banyak manfaat yang boleh dibuat daripada orang muda. Sebab itu penting ilmu pada orang muda. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, sebenarnya kita dah menjurus kepada kesimpulan. Jadi satu soalan ni mungkin Ustaz terus bawa kepada kesimpulan perbincangan kita pada hari inilah, ya. Untuk melahirkan muda-mudi golongan belia yang berhemah ni, dia bermula daripada orang lama ataupun orang tua yang berhemah. Jadi kalau kita yang tua ni pada mudanya tidak berhemah, maka kita tidak akan dapat golongan muda selepas daripada kita yang akan berhemah. Jadi komen Ustaz dan terus pada kesimpulan. Sidang penonton di studio dan juga di rumah yang dirahmati Allah sekalian. Ada pepatah Melayu yang menyebutkan, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Bapa borek, anak rintik. Ini semua gambaran-gambaran bahawa mak bapa ataupun orang-orang tua lah, kita kata orang yang lebih tua, bukan orang tua, orang yang lebih tua, mereka ini boleh mencorakkan bagaimana golongan muda. Kerana biasanya orang tua ini mereka lah yang akan memimpin, ya. Dan dalam satu hadis Nabi SAW pun Nabi sebut, kan, kata baginda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, kata Nabi, ya, setiap yang lahir dengan fitrah, maka mak bapaknya lah. Mak bapak ni orang tua lah, jarang anak-anak tu orang tua, ya. Yang terbalik pula dah, yang lahir tu mak bapak, yang melahirkan anak. Sudah confuse kita. Kerana nak cerita bahawa orang tua ini penting dalam nak mencorakkan. Dalam konteks keluarga, makna mak bapak ni sedang penonton yang mendengar di rumah, mungkin pada mak-mak, bapak-bapak, kita kena ingat, kita nak mencorakkan bagaimana anak-anak kita. Kadang ada mak bapak dia suka menghadap TV je. Memang baguslah ni, kalau tak menghadap TV, siapa pula nak menengok kita? Kan? Tapi maknanya yang disuka ni hiburan saja. Ya? Maka anak-anak dia akan terikut. Dia tahu dah, dia tahu channel berapa nak buka untuk hiburan, tahu. Tapi kalau mak bapak rajin menengok Al-Kuliah, kalau kita TV3 ni ada apa lagi tadi, Bismillah, apa lagi lah, ya, macam-macam, ya. Jadi anak-anak pun dia tahu. Sebab itu bagaimana mak bapak, begitulah anak. Dan kita sebenarnya, kita orang tua ini dalam konteks masyarakat, dia mainkan peranan. Sebab itu bi'ah, suasana, ya, ini juga membentuk anak-anak, orang-orang muda. Kadang orang muda dia terbentuk dengan suasana dia. Bagaimana suasana kehidupan persekitaran dia.
Kalau saya tengok gini Ustaz ni. Ya. Kalau boleh kita sebut tanpa kita prejudis lah tuan-tuan ni, tanpa kita nak mengata tidak. Cuba tengok orang muda yang duduk di kampung pendalaman. Bukan kampung, di pendalaman, bukan pendalaman. Hutan lah, senang cerita, payah nok. Sama tak dengan orang muda yang duduk di bandar? Kenapa? Sedangkan kalau kita tengok di negara lain lah, yang di negara lain, orang-orang yang duduk di hutan umpamanya, orang lain di sekitar dia, yang luar daripada kawasan dia, dengan pakaian, dengan tie, dengan kemeja, dia pakai cawat je. Apakah dia tak muda? Dia muda. Kenapa? Persekitaran tu membentuk dia. Orang lain handphone, dia sumpit. Nampak? Jarang kita tengok orang kat Putrajaya ni bawa sumpit. Ini kita panggil persekitaran. Ya. Nampak? Sebab itu persekitaran dia sangat membentuk tingkah laku orang-orang muda. Nah, saya ingat kalau kru-kru yang ada dalam ni hari-hari dengar Al-Kuliah, bukan Al-Kuliah, kuliah. Saya ingat kru-kru ni lama pun dia boleh mengajar. Pasal apa? Terkesan dengan suasana. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalil. Ala dini khalil. Seseorang atas bergantung bagaimana cara hidup teman. Persekitaran teman. Ada jiran kita, ada kawan-kawan kita, maka ini semua yang akan membentuk orang-orang muda. Kalau Ustaz, saya rasa banyak benda yang Ustaz nak sampaikan. Saya perlu minta maaf sebab penerbit saya pun dah berkali-kali beritahu. Kita terpaksa mengakhiri perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz, serta ahli karya Masjid Amrul As dan penonton yang berada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak